Kalau kita amati, kaum Melayu di Malaysia dan Brunei sebenarnya dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka sebetulnya sedang kebingungan menghadapi dominasi budaya dan bahasa Indonesia. Akibatnya, kaum Melayu di Malaysia dan Brunei cenderung berhalusinasi, bermimpi, dan tidak menginjak ke bumi. Mereka seperti hidup di alam dongeng, alam ilusi yang mereka ciptakan, sesuai dengan bayangan masa lampau yang indah. Tapi ilusi itu jauh dari realitas saat ini. Kaum Melayu di Malaysia maupun Brunei bermimpi bahwa bahasa Melayu mereka itu hebat. Tapi nyatanya, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Melayu dibiarkan menjadi tidak bernilai secara ekonomi. Bahasa pengantar di perguruan tinggi pun memakai bahasa Inggris. Sikap begini sungguhlah aneh. Mimpi mereka yang paling hebat, tentu saja konsep serumpan serumpun, konsep kepulauan Melayu, alam Melayu, dan seterusnya. Semua ini sebenarnya konsep warisan penjajah. Berasal dari konsep Malay Archipelago dan Austronesia. Tapi semua itu tidak relevan lagi. Sebab realitas yang ada di depan mata adalah, di wilayah Asia Tenggara telah muncul negara kuat dan besar serta hebat, bernama negara Indonesia, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara, sekaligus bahasa ilmu. Kehadiran negara Indonesia itu telah mengubur konsep alam Melayu warisan kolonial tersebut. Apalagi orang Melayu di Malaysia misalnya, dulu lebih memilih berkhianat pada Nusantara dengan menyembah penjajah British. Dan sebagian besar rakyat Malaysia juga masih mencintai semua warisan penjajahnya, termasuk warisan bahasa Inggris. Budaya dan bahasa Indonesia tentu akan terus berkembang dan mendominasi Asia Tenggara, bahkan dunia. Hal ini terlihat dari industri buku dan sastra, musik, dan juga perfilman yang berkembang di Indonesia. Dalam keadaan terjepit, kaum Melayu Malaysia dan Brunei kini bingung sendiri. Dan hal ini terlihat dari pemaparan dosen Brunei yang berasal dari Malaysia berikut ini. Bahasa Melayu, kekuatan warisan keserumpunan Nusantara. Kalau kita lihat, ini sebenarnya aset kita. Aset orang Melayu. Setiap bangsa itu dikenali melalui bahasanya. Kita kenal orang Jepun atau Jepang kerana bahasa yang dituturkannya. Kita kenal orang Korea kerana bahasa yang dituturkannya. Kita kenal orang Melayu kerana bahasa yang dituturkannya. Cuma sekarang ini kita terpisah oleh sempadan politik, dan kita juga telah bahasa kita telah melalui evolusi. Melayu kita ini, saya sendiri tidak tahu susu galur saya Melayunya di Tanah Melayu atau mungkin di selatan Taiwan atau juga di mana, ya. Sedar-sedar saya sudah terlahir di Malaysia. Okey, sekitar setengah abad lebih yang lalu. Bahasa yang kita pelajari ada bahasa yang kita warisi. Jadi bahasa yang kita pelajari selain bahasa yang kita tuturkan di rumah, itu bahasa kedua. Ya, tapi zaman sekarang bahasa yang dituturkan di rumah itu walaupun orang Melayu, bahasa pertamanya ialah bahasa Inggeris. Walaupun orang Melayu ramai, sekarang orang sudah mengalihkan bahasa ibundanya kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama. Jadi kalau kita lihat Kepulauan Melayu, saya suka gunakan perkataan Kepulauan Melayu daripada perkataan Nusantara, kerana Nusantara itu akan membawa fahaman penutur bahasa ataupun penduduk Indonesia pada Nusantara di kepulauan bahasa Nusantara, maksudnya merujuk Nusantara di Indonesia sebagai satu nama tempat, bukannya sebagai satu wilayah ataupun wilayah yang besar. Jadi konsep Nusantara orang Melayu di Malaysia dengan Nusantara orang di Indonesia mungkin agak berbeza. Jadi di sini saya gunakan Kepulauan Melayu sebagai
merujuk Nusantara yang dimaksudkan oleh pihak penganjur ya. Jadi kalau kita lihat akhirnya Melayu ataupun akhirnya Kepulauan Melayu ini dihuni oleh banyak etnik atau kaum, misalnya orang Jawa, Iban, Kadazan, Banjar, Bugis ya. Kita teruskan pada aspek bahasa Melayu itu sebagai satu warisan yang sangat kuat, yang sangat mantap, yang sangat kukuh. Kita sebagai orang Melayu ya, kalau saya berbicara bahasa Inggeris sehebat mana pun, masih lagi ya rupa saya atau mata saya jelas menunjukkan bahawa saya bukan orang Inggeris. Artinya sehebat mana pun saya berbahasa Inggeris, jelas bahasa itu tidak menggambarkan bangsa saya. Okey? Jadi kalau saya berbahasa Melayu dengan jelas itu terkait dengan ciri ataupun paras dan muka saya. Hindia Timur ya, kalau zaman Belanda dulu dipanggilnya Hindia Timur, Kepulauan Hindi Australia, Kepulauan Rempah oleh pedagang pada zaman dahulu ya. Nama ni semua diambil dari konsep Eropah dari abad ke-19, iaitu konsep bangsa Melayu yang didasarkan pada pengedaran bahasa-bahasa Austronesia. Okey. Kalau kita lihat negara-negara yang termasuk dalam Kepulauan Melayu ini ialah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapura dan Timor Leste. Okey, ini senarai negara-negara yang termasuk dalam Kepulauan Melayu. Okey, istilah Kepulauan Melayu ni hampir serupa dengan istilah Asia Tenggara Maritim ya, sebab kalau kita lihat kajian orang Melayu ni sangat dekat dengan maritim. Okey. Jadi pulau, selat, lautan ini tempat tinggal bagi banyak kumpulan etnik yang menuturkan pelbagai bahasa, yang menganut pelbagai agama dan mengamalkan pelbagai adat dan tradisi. Menjadikan salah satu kawasan yang paling kaya dengan budaya dan biodiversity di dunia. Indonesia saja cukup besar dengan populasi hampir 300 juta penduduk dan mempunyai puluhan saya rasa bahasa yang berbeza. Okey. Jadi bahasa Melayu mempunyai peranan yang penting sejak zaman dahulu sebagai lingua franca pada zaman dahulu. Bayangkan bahasa Melayu ini paling mudah dipelajari. Kalau di Malaysia, pekerja Bangladesh yang datang ke Malaysia mungkin mengambil masa 2 minggu, 3 minggu untuk belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bahasa yang paling mudah dipelajari, mudah lentur ya. Sebutannya juga mudah dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Misalnya kalau bahasa Perancis ya, itu bahasa yang sangat suka dipelajari kerana bahasa fleksi. Itulah masalah kaum Melayu Malaysia dan Brunei. Mereka tetap ingin menjadi bangsa yang besar dan hebat, tapi realitasnya tidaklah begitu. Bahkan di negara Malaysia dan Brunei, justru bahasa Inggris yang lebih penting. Karena bingung, kaum Melayu Malaysia dan Brunei tampak enggan mengakui kehebatan bahasa Indonesia. Mereka tetap berusaha melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu. Kalau kita lihat Indonesia, bahasa rasminya ialah bahasa Melayu Indonesia kan. Jadi bayangkan kalau tidak ada satu bahasa yang difahami oleh semua orang, maksudnya mungkin bahasa Jawa tidak difahami oleh orang Melayu Indonesia, tapi bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa rasmi itu secara amnya diajarkan dan difahami oleh semua orang. Jadi mesti ada satu bahasa yang difahami oleh semua orang yang dapat menjadi medium atau pengantara untuk menyatu padukan penduduk yang sangat ramai ni. Okey? Tak mungkinlah kita sekejap nak cakap bahasa Melayu kemudian perlu bertukar kepada bahasa Jawa ataupun bertukar kepada bahasa-bahasa lain kan. Jadi itu sangat sukar.
maka perlu ada satu bahasa yang difahami oleh semua bangsa dan juga kaum. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dalam kalangan kita yang berbeza etnik, berbeza kaum ini, kalau kita berkomunikasi pada peringkat yang rasmi, pada peringkat yang formal, bahasa Melayu dan Indonesia dan bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Brunei sebenarnya sama, seperti saya dah maklumkan tadi. Saya bagi satu contoh. Filem, lagu, ya, saya ambil lagu lah. Lagu yang lagu Malaysia, lagu Indonesia yang diputarkan ya setiap hari di Malaysia dan juga Indonesia, dan lagu Malaysia dan Indonesia yang diputarkan setiap hari di radio Brunei ini, sebenarnya kalau kita dengar liriknya kan sangat mudah difahami, ataupun bahasa Melayunya bahasa yang difahami, yang digunakan juga oleh orang Melayu di Malaysia dan juga orang Melayu di Indonesia. Cuba tengok ini lirik yang saya ambil daripada lagu Rapuh Opik ya, Detik Waktu Terus Berjalan. Saya lihat daripada lirik lagu ini tidak ada kosakata yang tidak dapat saya fahami ya. Dan tadi saya juga mendengar di dalam kereta, saya mendengar lagu Didi Dores dan juga lagu apa ya, Didi Dores dan siapa? Itu juga sebutannya dan penggunaan katanya ialah bahasa Melayu yang standard. Jadi untuk memahamkan orang ramai, kita perlu menggunakan bahasa yang baku ataupun standard.